Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam mengumumkan bantuan segera berjumlah 75 juta ringgit bagi membantu kerajaan negeri Kedah memperbaiki segala kemudahan awam dan infrastruktur di Yan dan Merbuk yang rosak akibat tragedi kepala air dari Gunung Jerai Rabu lepas. Peruntukan itu termasuk 50 juta ringgit menerusi Kementerian Alam Sekitar dan Air yang antara lain untuk menaik taraf sungai dan sistem saliran sepanjang 27 km fasa 1 daerah berkenaan melibatkan kos sebanyak 5 juta ringgit. Peruntukan itu juga melibatkan pembinaan 2 jambatan baharu sebanyak 23 juta ringgit, pembinaan intik loji rawatan air di Gurun dan juga Tupah 2 juta ringgit, pembinaan empangan Sabor fasa 1 20 juta ringgit serta kerja pembaikan kemudahan pelancongan desa dan kerja baik pulih bekalan air. Baik, kita sebenarnya nak bercakap juga mengenai peruntukan yang disalurkan dan apa lagi sebenarnya tindakan yang perlu dilakukan selepas ini. Kita terus bersama Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar. Selamat pagi Datuk Seri. Selamat pagi. Assalamualaikum Gigi. Apa khabar? Khabar baik. Waalaikumsalam. Datuk Seri, berkenaan dengan perkara peruntukan ini, bagaimana peruntukan ini dapat digunakan dengan sebaik mungkin? Terima kasih Gigi. Ya. Dalam ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, telah diumumkan 75 juta. 50 juta itu dibelanjakan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air untuk memperbaiki kerosakan infrastruktur sistem saliran dan bekalan air. Jadi ada dua perkara penting di sini. Infrastruktur sistem saliran itu termasuk 2 buah jambatan. Jadi kita kena tengok kenapa tragedi kepala air ataupun dalam bahasa saintifiknya kita panggil aliran puing. Jadi susah sekarang orang nak sebut aliran puing ni ataupun aliran debris. Ini disebabkan oleh ketika hujan lebat dan kita pun telah maklumkan, pihak kementerian pun telah maklumkan dalam kenyataan akhbar kita yang pertama pada pagi Jumaat yang lepas bahawa dalam tempoh 6 jam sebanyak 281 hujan telah dicatatkan di 2 pusat penjerapan air hujan inilah di kawasan sekitar Gunung Jerai tersebut. Dan hujan ini menyebabkan 3 perkara. Pertama sekali, kawasan air akan naiklah disebabkan oleh banyaknya hujan di semua sungai, tali air dan longkang. Dan yang kedua, berlaku juga runtuhan tanah. Dan kita sedang melihat Jabatan Mineral dan Geologi sedang mengenal pasti kawasan-kawasan tanah runtuh tersebut. Dan di kawasan tanah runtuh itu telah jatuh tanah runtuh dalam sungai dan menyebabkan empangan kecil. Dan apabila empangan itu ada, debris yang lain termasuklah batu-batuan ataupun termasuklah juga pokok-pokok yang tumbang ketika itu masuk dalam sungai menyebabkan wujud empangan sementara. Dan apabila empangan sementara ini tidak boleh bertahan lama, itu menyebabkan kepala air berlaku. Jadi itu perkara kedua berlaku. Yang ketiga ialah banyak kerosakan berlaku. Ya. Jadi apa yang peruntukan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tersebut adalah memastikan ketiga-tiga perkara ini kita tangani. Okey, yang pertama, kita nak pastikan yang longkang-longkang yang ada ni disebabkan oleh longkang dan anak air, tali air dan pinggiran sungai ini banyak sampah. Sampah yang paling banyak sekali adalah pokok-pokok, ranting-ranting yang hilir dan kita perlu keluarkan, dan ini mengambil masa sebab sebahagian daripada sungai itu telah melebar. Jadi dia bukan lagi satu aliran sungai, jadi 2 aliran sungai yang bertaut di kira 200 meter ataupun 100 meter di hiliran. Jadi kita kena pastikan yang struktur itu diperbaiki, dan untuk perbaiki struktur itu kita kena keluarkan puing-puing ataupun sisa-sisa yang ada kat situ dalam bentuk kayu-kayu. Ini bukan pembalakan ya, ini adalah sisa-sisa kayu disebabkan oleh runtuhan tanah. Bila tanah runtuh, kayu pun terikut dihilirkan, dan untuk keluarkan itu mengambil masa yang sangat lama sebab kita nak pastikan dulu tidak ada kematian tambahan daripada apa yang dicatatkan. Jadi semalam Yang Amat Berhormat sendiri berada di tapak untuk mengeluarkan mayat yang ke-6 dan yang memang dianggarkan ataupun mengikut Kerajaan Negeri Pulau Pinang 6 orang ni lah yang dikenal pasti sebagai asalnya 3, kemudian hilang 3, dijumpai ketiga-tiga tersebut. Dah confirm dah 6. Jadi kita boleh buat
kerja-kerja untuk membersihkan aliran sungai tersebut, dan ini sepanjang 27 km. Jadi kerjanya agak masif, agak rumit, sebab kita juga nak pastikan nak mana buang kayu-kayu ni, dan pihak Jabatan Pengairan dan Saliran Kedah sedang bekerjasama dengan pelbagai pihak. Ada kayu yang baik yang boleh digunakan, ada kayu yang nanti kita akan jadikan sebagai pelbagai guna lah. Saya pun belum pasti lagi apakah ketentuan itu, tapi ini perkara yang pertama kita nak buat, dan kita akan pastikan yang tanah yang sepatutnya untuk sungai itu dikembalikanlah. Jadi kita tak nak masuk ke tanah penduduk, dan juga tanah-tanah yang mungkin terhakis di aliran sungai itu dah berbeza lah. Jadi kita kena buat ukur tanah balik dan sebagainya. Jadi banyak kerja sebenarnya, Gigi. Ya. Datuk, dari segi tempoh sebenarnya yang kita boleh jangkakan untuk peruntukan ini tersedia, dan apa sebenarnya dalam masa kita sebelum kita tunggu peruntukan itu tersedia, apa yang boleh dilakukan oleh penduduk dan juga pihak berkaitan sementara ini? 50 juta tu telah ada ya. Jadi daripada penjimatan yang berlaku di kementerian. Sebab tu Yang Amat Berhormat semalam ketika menyebut tentang 50 juta tu, beliau bagi arahan tambahan, iaitu mesti bermula pada bulan September. Jadi kita sedang mengenal pasti kaedah dan sejauh mana kerja tersebut. Kita nak buat empangan sabu. Ini satu benda yang baru. Saya fikir akan banyak dibuat di banyak tempat nanti. Tempat-tempat berbukit yang macam ni selalu berlaku tanah runtuh, kita nak buat empangan sabu. Ini banyak empangan sabu ni banyak di Jepun. Lebih pada 50,000 empangan sabu di Jepun, dan banyak negara seperti Indonesia, Thailand dan banyak negara dah buat empangan sabu ni. Jadi apabila kita buat empangan sabu ni empangan yang kecil di dalam aliran sungai itu, apabila berlaku insiden yang seperti ini, kayu tersebut akan tersekat di situlah. Dia tak akan menghilir. Kalau kayu itu menghilir, kayu itu akan merosakkan struktur yang lain. Contohnya struktur jambatan, telekomunikasi, pipe air yang banyak melintang sungai dan sebagainya, habis rosak. Jadi kita nak baiki. Jumlah yang diberikan itu mencukupi, saya fikir, untuk tempoh terdekat ini, untuk kita baiki kerosakan utama. Dan insyaAllah kita akan mula berbelanja lah. Untuk makluman Gigi dan pendengar semua, pada 19 Ogos yang lalu, pihak kementerian dan kerajaan negeri juga telah bersetuju untuk membelanjakan kira-kira 5 juta untuk kerja-kerja awalan bekalan air dan sistem saliran. Dan kita buat secara terlus, alhamdulillah lah. Jadi apabila kita buat quotation dan sebagainya, kita tak habis pun 4 juta. Dengan jumlah kerja yang kita peruntukkan. Jadi inilah penjimatan yang kita ada ni, kita kumpulkan, kita dapat 50 juta untuk insya-Allah minggu depan saya fikir kita dah boleh berbelanja. Baik, terima kasih Datuk Seri atas informasi berkenaan. Itu tadi Datuk Seri Insinyur Dr. Zaini Ujang, Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar, dalam memberi ulasan mengenai peruntukan terhadap bencana yang berlaku di Yan Kedah